Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Araki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini adalah untuk subjek Matematik Tingkatan 5 KSSM, di mana kita akan sambung subtopik seterusnya dalam bab 8 pemodelan matematik. Okey, baik. Bagaimanakah menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui pemodelan matematik? Okey, baik. Standard pembelajaran pada kali ini menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui pemodelan matematik yang melibatkan fungsi. Ada 3 fungsi kat sini kita guna: linear, kuadratik, eksponen, dan mengkomunikasikan proses pemodelan dan matematik yang dilaksanakan. Baik, sebelum kita masuk kepada setiap pemodelan matematik untuk menyelesaikan masalah, kita tengok mobilisasi minda 1 ni. Tujuan dia mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Langkah 1, berdasarkan maklumat darajah yang diberi, tentukan jenis fungsi sama ada linear, kuadratik atau eksponen yang mungkin boleh digunakan sebagai model bagi data. 2, bincangkan pemilihan anda. Okey, sekarang ni ada 3 situasi kat sini. Okey, A, seorang doktor menggunakan data untuk mengkaji kadar denyutan nadi rehat orang dewasa yang normal mengikut bilangan jam senaman dalam seminggu. Okey, ini data dia. Yang kedua, seorang saintis menggunakan data untuk mengkaji populasi harimau. Dan yang ketiga, seorang pengurus pemasaran mengkaji data untuk menunjukkan hubungan antara keuntungan dengan bilangan tahun suatu produk berada di pasaran. Okay. Hasil daripada mobilisasi minda 1 ini didapati bahawa kita dapat menentukan jenis fungsi yang mungkin boleh digunakan sebagai model bagi data dengan mengkaji pola graf. Baik. Kita tengok dia punya perbezaan ketiga-tiga jenis fungsi ni ataupun graf lah, kita panggil graf fungsi ni. Yang pertama, fungsi linear, graf menyerupai satu garis lurus. Okay, kalau biasa kita dengar Y sama dengan MS tambah C itu kan, garis lurus. Yang kedua, fungsi kuadratik, graf lengkung berbentuk parabola. Lengkung mungkin naik dan kemudian turun atau turun kemudian naik. Itu kuadratik. Yang ketiga, fungsi eksponen, graf lengkung yang mengilustrasikan kenaikan atau penurunan nilai data pada kadar yang mendadak. Okay, boleh tengok dekat gambar rajah ni. Ni graf exponential. Y sama dengan E kuasa berapa. Macam itulah. Itu exponential. Fungsi eksponen ialah satu fungsi yang dapat dihuraikan oleh persamaan yang mempunyai bentuk Y sama dengan CA kuasa X. Ini contoh exponential juga. Okay. Dengan keadaan A ialah nombor nyata positif, A itu bukan 1 dan C ialah nilai awal. Jika C sama dengan 1 dan A sama dengan 2, graf Y sama dengan 2 kuasa X adalah seperti gambar rajah sebelah ni. Okey, baik. Nak bagi lebih lanjut tentang perbezaan ketiga-tiga jenis fungsi ni, kita tengok contoh 2 hingga contoh 4. Maksudnya setiap contoh tu satu jenis fungsi diketengahkan. Baik, tengok contoh 2. Kereta Amin menggunakan 45 liter petrol untuk bergerak sejauh 405 km. Jika Amin ingin memandu kereta yang sama untuk suatu perjalanan sejauh 198 km, berapakah jumlah petrol dalam liter yang diperlukan? Selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. Okey, seperti yang kita dah belajar pada video sebelum ni, ada beberapa langkah untuk kita nak buat
pemodelan matematik ni ataupun komponen-komponen untuk pemodelan matematik ni ada 6 tu. Okey, yang pertama mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okey, baik, daripada kata masalah, kita panggil masalah dunia ni ke atas ni. Yang pertama, tentukan isi padu petrol yang diperlukan untuk suatu perjalanan sejauh 198 km. Yang kedua, diketahui bahawa lebih jauh perjalanan, lebih banyak jumlah petrol diperlukan. Oleh itu, jumlah petrol berubah secara langsung dengan jarak perjalanan. Komponen kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Andaikan kelajuan memandu bagi kedua-dua perjalanan sejauh 405 km dan 198 km itu adalah sama. Okay, kelajuan dia sama. Dua, katakan X mewakili jarak perjalanan dan Y mewakili jumlah petrol yang diperlukan. Okay, diwakilkan dalam bentuk pemboleh ubah. Jadi, berdasarkan andaian tadi, Y berubah secara langsung dengan X, maka Y sama dengan KX dengan keadaan K ialah pemala. Okey, yang ni ia berkaitan dengan bab awal tingkatan 5 dulu yang kita belajar berkaitan dengan ubahan. Okey, ubahan langsung tu. Lepas tu dia buat Y sama KX. Baik. Komponen ketiga, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Gantikan Y sama dengan 45. Okay, Y itu 45 tadi dia petrol, jumlah petrol yang diperlukan tu, okay, daripada masalah yang diberikan. Gantikan Y 45 dan X 405, 405 km dalam persamaan Y sama KX. Okay, ini kata kita dah belajar ubahan sebelum ni. Jadi, gantikan Y itu 45, X ni 405, K itu pemala dia tu. 45 bagi 405, 109. Jadi, kita tulis balik dia punya persamaan Y sama dengan 1/9X. Okay? Fungsi ubah, kita dah belajar ubahan sebelum ni. Jadi, persamaan ini menghuraikan hubungan antara jumlah petrol yang diperlukan dengan jarak perjalanan. Jadi, yang tadi itu kita gunakan X 405. Okay, sekarang ni kalau X tu 198 km, maksudnya kita gantikan dalam persamaan ni, okay, dengan X tu 198. Jadi kita gantikan dalam ni. Jadi Y sama dengan 1/9 dalam 198 dapat 22 liter. Maka 22 liter petrol diperlukan untuk suatu perjalanan sejauh 198 km. Okay. Selesai untuk komponen yang ketiga dah, mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah tu. Pergi kepada komponen yang keempat. Okay. Menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Jadi kat sini kita dah dapat dia punya fungsi tu, fungsi linear tu. Okay, Y sama dengan 1/9X tu. Okay, model fungsi linear Y sama dengan 1/9X yang diperoleh mungkin tidak dapat digunakan untuk semua situasi perjalanan. Misalnya, jika perjalanan sejauh 405 km melalui jalan raya yang menghubungkan pekan dan bandar, manakala perjalanan sejauh 198 km menerusi lebuh raya. Mungkin laluan dia tu jenis kata jalan raya tak sama, kawasan tak sama kan. Oleh itu, kadar penggunaan petrol adalah lebih cepat dalam perjalanan pertama berbanding dengan yang kedua. Apabila diterjemah kembali ke dunia sebenar, model fungsi linear yang diperoleh tidak sesuai digunakan untuk menangani masalah berkenaan. Okey, komponen yang kelima, memurnikan model matematik. Dalam masalah ini kita tidak dapat memurnikan model memandangkan maklumat yang diberi adalah terhad. Kita cuma ada berapa penggunaan petrol, berapa jarak. Kan? Lepas tu dia tanya jarak untuk jarak yang sekian-sekian, berapa jumlah petrol. Itu je dia bagi maklumat. Okey, dan yang keenam, melaporkan dapatan. Okey, laporkan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah berdasarkan tafsiran penyelesaian yang telah dilaksanakan di atas tadi. Okey, selesai contoh 2 di mana pemodelan matematik ini menggunakan fungsi linear. Kita pergi kepada contoh 3 pula. Okey, baik.
Rajah di bawah menunjukkan kerata rentas sebatang sungai. Seorang ahli hidrologi mengukur kedalaman sungai Y meter pada jarak yang berbeza X meter dari tebing sungai. Keputusannya yang diperoleh diberi dalam jadual berikut. Okey. Jarak dari tebing X meter 0 hingga 30 ni meter. Kedalaman sungai Y meter 0. Okey, dah bacaan dia lah. Okey, ini menunjukkan kalau kita tengok gambaran awal ni, graf dia ni dia guna graf fungsi kuadratik. Okey. Jadi kita daripada data ni kita boleh plot graf lah sebenarnya. Dengan menggunakan pemodelan matematik, tunjukkan cara ahli hidrologi itu menggunakan data di atas untuk menentukan kedalaman sungai itu. Okey, komponen pertama, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Bagaimana menentukan kedalaman sebatang sungai? Itu persoalan utama dah. Pergi kepada komponen kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Okey. Yang pertama, andaikan sungai adalah paling dalam di bahagian tengah dan kedalamannya berkurangan sehingga kosong di tepi sungai, di bahagian tepi sungai. Yang kedua, dua pemboleh ubah yang terlibat dalam kajian ini ialah kedalaman sungai iaitu Y tadi, Y meter, dan jarak dari tepi sungai X meter tadi. Okey. Daripada jadual ni kita tahu dia punya pemboleh ubah. Seterusnya, komponen yang ketiga, okay, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Jadi daripada data yang kita ada tu, nilai X dengan Y tu kita plotkan graf. Okay. Tulis jarak dari tebing sungai dan kedalaman sungai sebagai set pasangan tertib X, Y dan lukis satu graf bagi data tersebut. Data kelihatan menaik dan kemudian menurun dan ini menyerupai satu bentuk fungsi kuadratik. Graf yang dilukis menunjukkan lengkung penyuaian terbaik dan menyerupai graf fungsi kuadratik lah. Dalam pemodelan matematik untuk mewakili situasi sebenar, nilai anggaran digunakan. Berdasarkan graf didapati kedalaman sungai ialah 3 meter. Hal ini berlaku ketika jarak dari tebing sungai ialah 15 meter anggaran. Okey, daripada graf tu yang paling tinggi sekali tu, itu bacaan dia. Baik. Seterusnya komponen yang keempat juga berpandukan graf dan juga satu lagi dia punya persamaan kuadratik tu. Menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Tentukan fungsi kuadratik berkenaan yang mempunyai bentuk Y sama dengan AS kuasa 2 tambah BL tambah C. Tentukan pemalar A, B dan C dengan menggantikan sebarang 3 data. Misalnya menggunakan koordinat 00, 25, 1.7 dan 30, 0. Jadi kita gantikan nilai X dengan Y tu untuk dapatkan nilai C tu. Okey, baik. Contoh kalau gunakan koordinat 00, maksudnya nilai Y dengan nilai X tu 0. Okey, jadi C tu nilai C tu 0 lah. Kalau digantikan Y tu 25, X tu Y tu 1.7, X tu 25. Dalam persamaan tu kita akan dapat persamaan kuadratik seterusnya lah. Okey. Yang macam ni, 1.7 sama dengan 625A tambah 25B tambah C. Yang ketiganya, dia gunakan koordinat 30, 0. Maksudnya nilai X tu 30 digantikan dalam persamaan ni. Dan Y tu 0. Jadi akan dapat persamaan yang baru ni lah. Ada ni lah persamaan dia kat sini. Jadi kat sini ada 3 persamaan. Nilai yang pertama ialah nilai C kita dah tahu 0. Maksudnya tiada persilangan. Maksudnya persilangan Y tu berlaku dekat 0. Seperti kat graf ni kita dah faham dah. Persilangan tu berlaku dekat 0. Jadi C tu 0. Jadi yang kita kena tentukan adalah nilai A dengan nilai B lah. Jadi akan ada persamaan kat sini. Akan ada 2 persamaan yang melibatkan A dengan B. Ni kita ambil balik yang ni. C tu 0 kita tahu dah. Kita ambil yang ni. 1.7 sama dengan 625A tambah 25B ni persamaan yang pertama. Lepas tu kita ambil 0 sama dengan 900A tambah 30B. Okey ni.
Ini persamaan kedua. Lepas tu kita tengok persamaan 1 dengan 2 tu. Bermula daripada 2. Kita ambil 2. Daripada 2, B sama dengan, okay, yang 900A ni pindah belah kiri jadi negatif 900A. Lepas tu nak dapatkan B bahagi 30. Dapatlah B tu sama dengan negatif 30A. Okay. B itulah negatif 900 bahagi 30. Okay. Dapat negatif 30A ni. Dapat persamaan ketiga, gantikan persamaan ketiga ni B sama dengan negatif 30A ni ke dalam persamaan 1 semula. Okay, jadi 1.7 sama dengan 625A tambah 25. B tu tuliskan negatif 30A ni. Jadi kita boleh kira lah nilai A tu. Okay, 1.7 sama dengan, jadi akan jadi negatif 125A. Jadi nak dapatkan A, 1.7 bagi negatif 125 dapat negatif 0.0136. Tekan kalkulator dapat yang ni. Dah dapat nilai A, gantikan nilai A sama dengan negatif 0.0136 tu ke dalam persamaan ketiga semula. Okay, B sama dengan negatif 30, gantikan A tu negatif 0.0136, dapat nilai B 0.408. Jadi bila dah dapat nilai A, nilai B, nilai C pun dah tahu tadi. Okay, kita masukkan semula dalam persamaan kuadratik awal tadi. Maka fungsi kuadratik yang mungkin ialah Y sama dengan, okay, yang ni lah A tadi berapa? Negatif 0.0136 X kuasa 2 tambah B tu 0.408 X. C kosong, tak payah tulis C lah. Yang ni lah persamaan kuadratik dia. Okay, seterusnya, daripada persamaan kuadratik ni, kita letakkan nilai jarak dari tebing tu 15 meter. Okay, kita bubuh nilai 15 tu dekat X. Jadi Y sama dengan negatif 0.136 X kuasa 2 tu, nilai X tu 15. Okay, kuasa 2 tambah 0.408, X tu 15. Jadi tekan kalkulator ni kita akan dapat lebih kurang 3.06. Hampir dengan jawapan yang diperoleh daripada graf. Jadi kaedah graf tadi kita dapat yang 3 lebih kurang macam ni, 3.0 kan. Yang ni menggunakan persamaan kuadratik punya pengiraan dan persamaan serentak dapat lebih kurang 3.06. Hampir lah, hampir sama data tu. Tak jauh beza. Jadi dah dapat komponen keempat tu, komponen yang kelima memunikan model matematik. Model ini kita andaikan kedalaman sungai adalah paling dalam di bahagian tengah. Hal ini mungkin tidak benar bagi sesetengah sungai lain. Model baru diperlukan untuk andaian baru. Kejituan jawapan akan bertambah jika lebih banyak data diambil. Last kali melaporkan dapatan, laporan penuh dibuat berdasarkan struktur rangka kerja pemodelan di atas. Okay, selesai untuk pemodelan matematik yang melibatkan fungsi kuadratik. Contoh keempat yang melibatkan fungsi eksponen. Okay, kita ambil contoh situasi penyelesaian masalah. Faedah kompaun ialah faedah yang dihitung berdasarkan prinsipal asal dan juga faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Pada awal 1 tahun, Encik Gomez menyimpan RM20,000 dalam akaun simpanan yang memberikan faedah 4% tahun dan dikompaun setiap tahun. Setiap setahun lah dikompaun. Terbitkan satu model matematik bagi jumlah simpanan Encik Gomez selepas T tahun penyimpanan. Selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. Okey, bab ni kalau tak silap cikgu, kita dah belajar masa tingkatan 3 lagi, ada berkaitan dengan faedah mudah dengan faedah compound. Baik, situasi ini faedah compound. Okey, baik. Menggunakan 6 komponen pemodelan matematik. Okey, komponen pertama, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Yang pertama, Encik Gomez diberikan faedah compound dengan pengkompaunan sekali setahun. Yang kedua, prinsipal Encik Gomez ialah RM20,000 Malaysia. Yang ketiga, kadar faedah tahunan tadi 4% setahun. Yang keempat, terbitkan satu model matematik bagi jumlah simpanan Encik Gomez pada akhir tahun yang ke-T. Okay, baik. Masuk kepada komponen yang kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah.
andaikan Encik Gomez tidak mengeluarkan atau menambah wang simpanannya sepanjang tempoh penyimpanannya. Maksudnya dia simpan 20,000 tu tak ada nak buat keluar, tak ada nak tambah-tambah dah. Yang tu dia punya andaian. Yang kedua, pemboleh ubah. Yang terlibat ialah prinsipal RMP tu, berapa dia simpan tu prinsipal. Kadar faedah tahunan R dan bilangan kali faedah di compound N dan masa T tahun. Okey. Komponen yang ketiga, okey, seperti yang kita dah belajar faedah compound ni. Mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Harus diingat dalam pengiraan faedah compound, setiap tahun kita akan mempunyai 100% prinsipal ditambah dengan 4% baki sebelumnya. Kita membina jadual seperti berikut. Okey, baik. Kalau kita dah belajar sebelum ni, untuk faedah compound, inilah jadual dia yang kita kena buat. Okey, katakan untuk berapa tahun? Katakan yang ni dia buat untuk 5 tahun. Okey, tahun 1 hingga tahun ke-5. Prinsipal dia tahun pertama 20,000. Jadi faedah yang diterima 20,000 darat 0.04. Jadi 4% tu 4 bahagi 100, 0.04 lah. Prinsipal tambah faedah. Jadi prinsipal 20,000 tambah yang faedah ni 20,000 darat 0.04 tu. Okey. Jadi macam inilah dia punya nilai tu. Okey. Jadi sebenarnya dia faktorkan saja 20,000 dalam kurungan 1 tambah 0.04. Jadi hasil simpanan dia tu 20,000 darab 1.04. Ni dia punya jumlah simpanan pada tahun pertama. Compound ni berterusan masuk kepada tahun kedua. Jadi menggunakan hasil simpanan ataupun jumlah pada tahun yang pertama ni, dia pergi kepada prinsipal untuk menjadi prinsipal pada tahun kedua. Prinsipal tahun kedua ni pula darab dengan faedah yang sama 0.04. Jadi ada prinsipal tambah faedah dekat sini. Maksudnya 20,000 darab 20,000 darab kurungan 1.04 ni tambah pula dengan yang baru pula ni, faedah untuk tahun kedua ni. 20,000 104 darab 0.04 ni tambah 2 ni. Jadi dapat macam ni. Jadi jumlah tu jadi berganda lah kat sini. Jadi 20,000 1.04 tu jadi kuasa 2 lah kat sini. Nampak tak? Dia darab 2 kan. Jadi 1.04 ni kuasa 2. Dan benda ni berterusan lagi. Berterusan tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Okay, nampak macam pening lah. Tapi sebenarnya nampak tak kat sini? Nak kira nampak pening. Tapi tengok dekat hasil simpanan ni. Apa yang berubah? Dekat 1.04 kuasa tu. Tahun kedua naik kuasa 2. Tahun ketiga naik kuasa 3. Tahun keempat naik kuasa 4. Tahun kelima naik kuasa 5. Kuasa seterusnya maksudnya mengikut bilangan tahun. Jadi nampak tak kat sini? Inilah yang dipanggil fungsi eksponen. Okey, baik. Kita pergi kepada komponen yang keempat. Menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Berdasarkan jadual di atas tadi, jadual ni yang kita dah kira ni, didapati bahawa ada penghujung pada penghujung setiap tahun, hasil simpanan ialah suatu kuasa 1.04 didarab dengan prinsipal simpanan sebanyak RM20,000 dan kuasa itu sepadan dengan bilangan tahun simpanan. Ya, seperti yang saya cerita tadi lah. Kalau tahun kedua kuasa 2, kalau tahun ketiga kuasa 3. Macam itulah. Itu yang diterangkan tu. Okey, jadi daripada graf, daripada data kita tadi tu, hasil simpanan melawan masa, kita plotkan graf. Okey, dengan menggunakan model matematik. P tadi tu prinsipal, T itu mewakili bilangan dalam tahun, R untuk mewakili kadar faedah tahunan. Rumus yang digunakan yang ni. AT itu jumlah simpanan pada tahun tersebut sama dengan P itu prinsipal darab dalam kurungan 1 tambah R atau dia punya kadar dia, kadar faedah kuasa T. T itu tahun. Okey, masa dalam tahun. Okey, ini rumus untuk faedah jumlah nak kira jumlah simpanan dengan menggunakan faedah compound.
Model matematik ini merupakan suatu fungsi eksponen yang membolehkan kita menghitung hasil simpanan jika faedah dikompaunkan setahun sekali untuk T tahun. Okey, graf dia akan jadi bentuk macam ni, naik tu eksponen. Graf di sebelah menunjukkan graf fungsi eksponen AT sama dengan 20,000 dalam kurungan 1 tambah 04 kuasa T. Graf hasil simpanan selepas T tahun. AT menunjukkan suatu pertumbuhan eksponen apabila masa T bertambah, ya. Okay. Jadi dia punya komponen yang kelima memurnikan model matematik tu. Model matematik AT sama dengan P darab 1 tambah R kuasa T merupakan pengiraan untuk faedah kompaun dengan kekerapan perkomponan sekali setahun. Dalam situasi sebenar, faedah kompaun boleh dikompaunkan dengan lebih kerap. Misalnya setengah tahun sekali atau 3 bulan sekali dan sebagainya. Jika faedah dikompaunkan sebulan sekali, kadar faedah R dibahagikan antara 12 bulan kerana 1/12 daripada kadar digunakan setiap bulan. Pemboleh ubah T didarab dengan 12 kerana faedah dihitung 12 kali dalam setahun. Itu kalau sebulan sekali dikompaun. Untuk situasi ini yang tadi yang asal tadi, kata Cik Gomez punya simpanan ni, dia kompaun setahun sekali je. Ni kalau kes yang kompaun sebulan sekali, dia kena bagi dengan 12 lah. T tu darab dengan 12, sebab 12 kali, maksudnya 12 bulan dalam setahun. Maka model matematik akan berubah menjadi, ini kalau dikompaun sebulan sekali. AT sama dengan P dalam kurungan 1 tambah R per 12 kuasa 12T. Secara umumnya, jika faedah dikompaunkan N kali setahun, model matematik ialah AT sama dengan P darab dalam kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. Inilah tadi. Okay, kalau N tu 12 kali, 12 bulan, N tu 12. Tu je cara dah. Baik, dan komponen yang keenam, melaporkan dapatan. Laporan penuh dibuat berdasarkan struktur rangka kerja pemodelan di atas. Okey, itu je dia punya contoh-contoh yang cikgu dah ceritakan untuk 3 jenis fungsi, iaitu fungsi linear, fungsi kuadratik dan fungsi eksponen yang melibatkan pemodelan matematik untuk menyelesaikan masalah. Jadi untuk lebih faham, lebih mahir berkaitan dengan menyelesaikan masalah yang melibatkan pemodelan matematik ni, para pelajar boleh buat latih kendiri ni 8.1B ni. Okay. Dan jawapan boleh rujuk di ruangan jawapan belakang buku teks ni. Jadi di penghujung video ni, okey, secara rumusannya kita dah belajar keseluruhan bab pemodelan matematik ni. Kita dah belajar proses pemodelan matematik. Okey, mula dia ada 6 komponen ni lah yang kita belajar sebenarnya. Apa saja masalah dunia yang diketengahkan, 6 komponen ini yang kita gunakan, iaitu mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Yang ketiga, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Yang kelima, memurnikan model matematik. Dan yang keenam, melaporkan dapatan. 6 komponen ini wajib kita gunakan. Jadi kita dah selesai untuk kesemua standard kandungan dan juga standard pembelajaran untuk bab yang ke-8 pemodelan matematik. Okey, baik. Sampai situ saja video penerangan cikgu berkaitan dengan topik ni. Okey, insya-Allah kada masa, cukup masa, sempat cikgu akan buatkan video untuk contoh soalan, bentuk soalan, pentaksiran bilik darjah dan praktis ke arah SPM untuk bab yang ke-8 ni, pemodelan matematik ni, insya-Allah. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat pada para pelajar dan para pelajar lebih mahir dan menguasai topik ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.